jutaan terima kasih kepada jawatan kuasa penganjur, jazakumullahu khair kathira, kepada the International Institute of Islamic Thought ataupun lebih dikenali sebagai Triple IT, dan khususnya kepada Profesor Emeritus Datuk Wira Dr. Jamil Osman yang merupakan pengarah program sama dengan tim beliau, Saudara Syazwan dan juga Tuan Haji Shahab, ya, yang telah menganjurkan bengkel pembinaan budaya ilmu dan kepimpinan ini yang merupakan satu summer camp yang dan mereka sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit sedikit pengalaman, ya, dalam bengkel ini. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya itu adalah sangat besar pada pandangan saya, dan saya merasakan kerdil dan sangat terbatas dari segi pengalaman, dan saya sebenarnya ingin mengupas tajuk ini dengan menggunakan pengalaman-pengalaman yang daripada insan-insan yang lebih terkenal dalam sejarah, ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salafatus Saleh dan sebagainya. Jadi sebagai sedikit pengenalan diri, saya Salmijah Surif, saya telah bekerja, saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru di Malaysia, kemudian melanjutkan pengajian saya di University of Western Australia di dalam bidang biokimia. Saya adalah seorang saintis, dan kemudian melanjutkan pengajian saya di bidang PhD PhD dalam bidang toksikologi biokimia. Jadi saya telah berkhidmat dengan Universiti Kebangsaan Malaysia selama lebih daripada 30 tahun. Saya bersara pada tahun 2013 dan baru tahun lepas saya memegang jawatan sebagai CEO di College Darul Hikmah ini. Jadi pengalaman saya lebih kepada pengalaman sebagai seorang saintis, tapi apa yang saya nak share di sini, saya akan cuba membawa apakah itu ilmu dalam konteks Islam, dalam konteks kita sebagai seorang Islam, bagaimanakah kita menanggapi ilmu itu, dan kemudiannya bagaimana kita membawa diri kita dengan ilmu itu untuk menuju kepada pencipta kita, ya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ilmu yang telah diturunkan melalui wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Quran, dan juga melalui sunnah yang dibawa oleh Rasul sebagai standard operation procedure kita untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi bolehkah saya share skrin? Boleh, saya Boleh, ya? bagi allow sekejap. Ya. Okey. Silakan. Okey. Terima kasih. Alright. Jadi ilmu ini yang saya maklum adalah proses pendidikan insani, mendidik insan itu sendiri, yang mana dia adalah merangkumi beberapa perkara. Yang pertamanya ialah tarbiyah. Tarbiyah itu yang menekankan pemeliharaan, pembinaan, penyuburan dan pengembangan, ya, memelihara seseorang, potensi manusia itu, membina dan kemudian menyuburkan dan mengembangkan potensi dan fitrah manusia tahap demi tahap. Jadi tarbiyah ini adalah dia tidak berlaku secara tiba-tiba, ya, dia berlaku sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, daripada awal, daripada kita dilahirkan sehinggalah sempurna kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudiannya. Kemudian ia juga melibatkan ta'lim, iaitu yang mana pengajaran, ya, ataupun teaching yang terkait dengan konsep ilmu ketika Allah mengajarkan nama kepada Adam, iaitu yang disebutkan di dalam Al-Baqarah, di mana Allah telah mengajar manusia, iaitu bapa kita Adam alaihissalam, dengan nama-nama, dan nama-nama itu mengikut setengah ulama ialah benda-benda, ya, things that
we as human beings need to know. Benda-benda yang kita sebagai seorang manusia perlu kena tahu, ya. Dan seperti disebutkan wa'allama Adam al-asma al-kullaha, kesemua nama-nama itu. Maknanya the ability to be able to understand apakah yang ada di dalam alam ini, hubungan di antara kita dengan Allah, ilmu-ilmu yang gaib dan juga ilmu-ilmu yang ada di sekeliling kita dalam bentuk alam ini, ya. Dan yang juga dibawa oleh semua para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana terungkap dalam ayat-ayat Al-Quran, misalnya dalam yang ada mengandunginya yu'allimuhum, ya, yang mana ia mengajarkan, seperti yang terungkap di dalam surah Al-Baqarah ayat 129, dalam surah Ali Imran ayat 164 dan juga dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 misalnya, ya. Jadi ini adalah proses pengajaran, ya. Satu lagi yang penting ialah ta'adib. Di dalam pendidikan insani ini, satu lagi proses yang terangkum di situ ialah ta'adib, yang mana ia menekankan tentang disiplin diri kita, jasmani, rohani, akli, dan mana sehingga ia terbentuk watak dan perilaku keinsanan yang unggul, yang mana ini adalah semuanya terangkum dalam kesyumulan adab, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ingin emulate, ya, yang ingin ikuti supaya kita selamat di dunia ini dan juga di akhirat, kerana itulah dia SOP yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu ini adalah satu proses, ya, proses daripada awal hidup kita sehinggalah ke akhir hidup kita, dia tidak akan berhenti, ya, dan pendidikan ini akan sentiasa berlaku melibatkan ke semua perkara-perkara yang telah disebutkan di atas tadi. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, pengalaman yang saya nak bawa ini lebih kepada pengalaman-pengalaman yang dapat kita pelajari, yang dapat kita bawa sebagai bekalan-bekalan kita untuk kita amalkan di dunia ini berdasarkan kepada ajaran-ajaran ataupun ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitabnya iaitu Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran itu memang banyak terdapat ibrah, ya, cerita-cerita, dan cerita-cerita di dalam Al-Quran ini bukan cerita penglipu lara, ya, daripada cerita-cerita nabi-nabi, daripada cerita-cerita manusia-manusia yang dimuliakan, manusia-manusia yang na'udzubillah diazab oleh Allah, semua itu adalah merupakan pengalaman-pengalaman umat-umat, ya, umat-umat yang perlu kita pelajari supaya dia menjadi satu ibrah, dia menjadi satu panduan kepada kita bagaimanakah kita seharusnya menanggapi hidup ini untuk kita selamat. Jadi budaya ilmu dalam tradisi Islam itu adalah sangat kita kata sangat unggul, ya, sangat unggul. Bermula dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, yang mana diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat pertama yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau berada di Gua Hira, semasa beliau berhalwat dengan memikirkan memikirkan tentang keadaan masyarakatnya dan sebagainya tu. Daripada itu agaknya kita kena ni ke Syazwan, adakah kita kena hack? Kena hack. Sebab saya nampak merah-merah, tulisan merah-merah di sini. Saya tutup annotation. Ada someone, sekejap. Saya kejap, saya tutup annotation. Okey. 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 Tapi dah teruskan, saya tutup annotation, nak tutup. Alright. Okey. Jadi sebenarnya budaya ilmu kita ni memang Islam is about knowledge. Ya, Islam is about knowledge.
seseorang yang baru masuk Islam, dia baru mengenali Islam, mereka akan terkesan sangat bahawa agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan ilmu. Yang mana mencarinya itu memang tak cukup untuk sepanjang hayat sebenarnya. Ayat kita yang kecil ni kan. Jadi, dan ia memang bermula dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitu arahan untuk membaca. Ya, dan membaca, mencari ilmu untuk kita memperlengkapkan diri kita. Dan ini mencetuskan sejarah daripada zaman Rasulullah itu, mencetuskan sejarah kegemilangan umat Islam yang telah kita lihat berzaman-zaman, ya. Hanya pada peringkat-peringkat sekarang ini sahaja apabila umat Islam telah melekakan diri masing-masing, tidak dapat menggarap Islam itu dalam konotasi yang tepat, ya, di mana itulah yang menyebabkan keadaan Islam pada masa ini berada di peringkat yang paling bawah sekali, kerana kita tidak menganggap ilmu itu benda yang penting. Kita hanya perlukan kita hanya menjadi followers dan bukan leaders. Kita menjadi pengguna dan bukan yang mencipta perkara yang baru. Pada masa inilah menyebabkan kita berada pada tahap yang agak sangat menyedihkan ini, ya. Kerana dalam sejarah Islam memang kita lihat sangat gemilang, kerana budaya Islam adalah budaya ilmu. Di mana kalau kita lihat budaya ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendidik, ya, mentarbiah di kalangan sahabat-sahabatnya itu, dia merevolusikan budaya dan menukarkan sekelompok manusia daripada orang yang tidak ada budaya, daripada penggembala unta kepada ilmuwan yang sangat cendekiawan, ya, daripada masyarakat yang jahil, masyarakat badawi menjadi masyarakat yang hadari, ya, yang sangat cerdik dan juga madani, yang bertamadun. Jadi itulah dia sebenarnya budaya ilmu dalam tradisi yang kita ada, iaitu tradisi Islam. Dan dalam Al-Quran memang disebutkan bahawa Allah mengangkat martabat mereka yang beriman dan diberi ilmu di antara kamu itu beberapa darjat. Jadi tidak sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Ya, dan ilmu itu memberikan kepada kita impetus, ya, memberikan kepada kita kekuatan untuk mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang berguna, yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi kekuatan intelektual itulah juga yang menyebabkan iman kita boleh menjadi utuh, ya. Dan ini sentiasa melalui proses-proses yang kait mengait. Tadi saya terdengar Encik Syazwan menyebut di dalam di bengkel pada pagi ini ramai wanita, ya. Jadi memang sesuailah saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan semua satu kisah, iaitu tentang Ummul Mukminin kita yang paling kita cintai, iaitu Sayyidina Khadijah, ya, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah seorang yang saya nak sebutkan kat sini ialah beliau memanglah seorang yang hartawan, ya. Beliau adalah antara orang yang terkaya, mungkin yang paling terkaya sekali sebagai seorang saudagar pada ketika itu. Beliau juga merupakan seorang yang sangat rupawan, sangat cantik. Dia telah berkahwin 2 kali dan husband dia meninggal kedua-dua kali itu. Dan beliau mempunyai wawasan yang jauh sehingga ke akhirat. Kerana apa? Sebagai seorang wanita cendekiawan, beliau ini sebenarnya membaca Taurat. Dia boleh membaca Taurat, dia boleh membaca Injil, dan beliau tahu akan kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Dan kalau kita lihat daripada sejarahnya,
perkahwinan mereka ini, siapa yang minang? Siapa yang minang siapa? Khadijah Minang. Yes. Khadijah sendiri meminang Rasulullah sebab dia adalah seorang yang sangat berwawasan. Beliau tahu bahawa Rasulullah adalah seorang yang akan membawa beliau kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi dia berazam berkahwin dengan manusia yang paling unggul, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila wahyu yang pertama itu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau tidak panik sangat. Kalau kita lihat kan dalam sejarah, beliau cuma menyelimutkan Rasulullah, bertenang, dan kemudian beliau pergi kepada pak saudara dia, Waraqah, dan kemudian bertanyakan Rasulullah macam ni, dan disebabkan itu Rasulullah kata, ya, inilah dia yang disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, ya, bahawa ada akan datang Rasul akhir zaman. Ya. Jadi betul lah apa yang ditelah oleh Sayyidatina Khadijah, tapi apa yang saya nak sebutkan di sini ialah beliau ini adalah seorang yang berilmu dan berwawasan, menggunakan kekuatan intelektual, dan disebabkan oleh itu beliau amat kental dari segi imannya, dan apabila beliau decide untuk bersama-sama Rasulullah memperjuangkan iman, ya, beliau berkorban segala-galanya. Hatta sehingga apabila beliau mengalami pada akhir-akhir hayat beliau, di mana beliau disebabkan oleh boikot, ya, sehinggalah kurus kering, tak cukup makan dan sebagainya. Pada saat beliau nak meninggal, dia kata, andainya tulang-tulangku boleh dimanfaatkan untuk agama ini, ambillah. Dia kata. Ya. Maknanya apa? Beliau maaf. Beliau adalah seorang yang sangat committed, ya, sangat committed buat apa sahaja untuk sesuatu cause ataupun sesuatu sebab yang beliau rasakan amat berguna, ya. Dan Jibril dalam riwayat, ya, Jibril berkirim salam kepada beliau. Begitu juga Allah mengirim salam kepada beliau. Ini merupakan satu tahap yang tinggi untuk seseorang, merupakan satu tahap yang sangat tinggi untuk seseorang mencapai. Ya, jadi di sini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada semua bahawa sebenarnya ilmu itu adalah amat penting. Kerana tanpa ilmu, kita tidak akan dapat mencapai keimanan yang begitu kental sehingga kan kita boleh dapat berada pada darjat yang tinggi yang seperti yang dicapai oleh Sayyidatina Khadijah ini. Okey, dalam Al-Quran Allah menyebut tentang ciri-ciri manusia yang ulul albab, ya, dalam surah Al-Imran ayat 190 hingga 191, iaitu ayat-ayat yang kita selalu baca apabila kita bangun daripada tidur, iaitu untuk mengingatkan diri kita tentang siapakah kita, siapakah Allah itu. Ayat yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Seorang yang bersifat memahami, ya, berfikir, dia akan sentiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Inilah apa yang dikatakan sebagai ayat-ayat Allah, iaitu apa yang berada di sekeliling kita ini, ayat-ayat Allah yang perlu kita baca, ya, perlu kita takrifkan dari segi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita dan juga yang mencipta alam ini, kerana hanya dengan kita merenung,
perkara-perkara fenomenon yang berlaku di sekeliling kita ini, kita akan menjadi orang-orang yang berakal. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan salih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dalam keadaan apa pun, ya, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Dan inilah yang mencirikan manusia yang sifatnya memadukan, memberi paduan yang harmonis di antara harmonis dan seimbang di antara iman dan ilmu, yang mana ia akan mencetuskan manusia ulul albab yang memadukan zikir. Zikir itu adalah mengingati Allah, merupakan manifestasi keimanan kita, dan juga fikir, iaitu ciri keilmuan kita itu sentiasa, ya. Jadi ciri-ciri manusia ulul albab yang dapat kita ringkaskan ialah seseorang yang sentiasa mengingati Allah sepanjang masa dalam semua keadaan, iaitu sentiasa God conscious. Sentiasa God conscious. Sebab setiap daripada saat hidup kita itu adalah ada pilihan, iaitu kita nak buat A atau kita nak buat B. Kita nak buat baik atau kita nak buat yang tak baik. Kita nak ambil cara ini atau kita nak ambil cara itu. Seseorang yang God conscious, merasakan Allah sentiasa memandang dia, dia akan sentiasa terlorong insya-Allah untuk melakukan kebaikan pada setiap masa. Ciri manusia yang ulul albab juga adalah manusia yang religius, yang sentiasa menghayati petunjuk ilahi dalam semua urusan. Mereka yang doing everything religiously, membuat sesuatu tu semuanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia yang sentiasa memikirkan rahsia alam ciptaan Tuhan. Kenapa pokok itu begitu sifatnya? Ya, kenapa manusia itu diciptakan Allah begitu specialnya dan sebagainya, ya. Jadi melalui ketajaman daya renungnya menyaksikan hakikat kebesaran dan keesaan Allah, dia sentiasa merenung, dia sentiasa memikir tentang kebesaran Allah dan juga keesaan Allah. Maknanya Allah itu maha besar dan tidak ada siapa-siapa pun yang dapat melakukan kecuali Allah, ya. Jadi dengan ini, manusia yang seperti ini, mereka akan sentiasa takut kepada Allah. Kerana dia merasakan Allah sentiasa melihat dia, dan segala perbuatannya itu adalah akan dipertanggungjawabkannya nanti, ya. Sehinggalah dia akan sujud, dia akan tersungkur sehingga sehingga dia sehingga terbit daripada mulutnya itu doa subhanaka faqina azabannar. Maha suci Allah, selamatkanlah kami daripada siksa neraka. Jadi kalau kita lihat misalnya, ya, saya misalnya air, ya. Air adalah satu, kalau kita nak memikirkan tentang alam ciptaan Allah, satu perkara saja kalau kita lihat tentang air ini. Perkataan air dalam bahasa Arab ialah seperti tuan-tuan dah tahu, ya, iaitu al-ma. Perkataan ini diulang 63 kali dalam Al-Quran, ya, dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam surah Al-Anbiya, Allah ayat 30, Allah menyebut tentang air ini. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ya. Pada seseorang yang mengkaji different levels, different peringkat-peringkat air, dia mungkin memikirkan, ya, kami perlu air, kami perlu minum air, air itu sangat penting untuk kita menghilangkan dahaga,
dan kalau kita tak minum air selama 2 hari mungkin kita akan mati. Tapi saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya sebagai seorang ahli biokimia, ya, bahawa air itu sebenarnya kandungan air dalam setiap sel kita adalah sangat tinggi, iaitu daripada kira-kira 70 sehingga 93%, bergantung kepada apakah organisma tersebut. Ya, dalam otak misalnya sangat tinggi peratus air itu, kerana tindak balas yang berlaku di dalam otak itu memerlukan kehadiran air untuk elektron berpindah daripada satu sinaps kepada sinaps lain, ya. Jadi dan begitu juga di dalam sel-sel lain, air diperlukan untuk semua proses-proses biokimia yang berlaku di dalam tubuh kita. Misalnya apabila kita sedut air udara ke dalam, udara itu akan masuk menjadi bercampur dengan air, ya, kemudian kemudian berada dalam darah, dibawa ke paru-paru, dan daripada paru-paru dia akan diangkut kepada bahagian-bahagian lain tubuh. Jadi, dan karbon dioksida pula begitu juga. Karbon dioksida yang dihasilkan daripada tindakan di dalam sel itu akan dilarutkan di dalam air dan kemudian akan ditukar kepada karbon dioksida yang dalam bentuk gas untuk dikeluarkan melalui hidung kita dan sebagainya. Jadi ini apabila kita mengkaji, apabila para pengkaji mengkaji dalam berbagai bentuk, kita akan dapati bahawa subhanallah, sebenarnya apa yang kita tahu tentang sesuatu apa pun adalah amat sikit sekali. Ya, amat sikit sekali. Dan zaman ini adalah zaman teknologi yang mana banyak mukjizat yang Allah telah pun letakkan di dalam Al-Quran itu baru sahaja dapat diungkap, ya, baru sahaja dapat diungkap oleh ahli-ahli yang mengkajinya. Misalnya dalam satu kajian oleh seorang saintis yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 26 yang mengatakan bahawa nyamuk betina, ya, tentang nyamuk betina. Kajian terkini menunjukkan bahawa nyamuk jantan tidak memberi kemudaratan. Nyamuk betina yang mengambil darah manusia dan menghisap darah manusia, dan dia yang akan menyebarkan penyakit. Jadi perkara-perkara macam tu apabila kita kaji dengan lebih dalam lagi berkaitan dengan kulit misalnya, berkaitan dengan kulit, bagaimana Allah menyebut bahawa kulit mereka nanti dalam neraka akan disalin dengan kulit baru. Kerana apa? Sekarang kajian mendapati bahawa kulit tu sebenarnya adalah satu organ yang mempunyai banyak sensor-sensor yang kesakitan. Jadi kalau apabila kulit itu terbakar, dia akan menyebabkan kesakitan yang sangat, ya. Dan apabila ianya disalin semula, ia maknanya siksaan-siksaan yang diberi oleh Allah itu adalah berterusan, na'udzubillah min zalik, di dalam neraka. Satu lagi berkenaan dengan air ini ialah bagaimana Allah menyebutkan kepada kita, dan Allah turunkan air dari langit menurut satu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Di sini ada beberapa perkara, iaitu Allah turunkan air dari langit menurut satu ukuran. Allah tidak curahkan air itu seperti kita curahkan air daripada baldi dan menyebabkan kita semua bah. Dia turunkan air dalam bentuk yang sangat-sangat sesuai untuk kita, yang mana air itu akan dapat menyerap dengan baik dan akan digunakan oleh tumbuhan, digunakan oleh apa-apa pun makhluk yang hidup di atas dunia ini supaya dia dapat rezeki daripadanya, ya. Dan Allah sebutkan juga, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Ya, Allah sebutkan air itu ditetap di bumi. Kenapa air itu perlu menetap di bumi? Kerana dalam kajian-kajian di planet Mars misalnya, Marikh, ya, bahawa sebenarnya terdapat air di situ, tapi air tidak berada dalam bentuk cecair. Air dalam planet Marikh adalah berada dalam bentuk gas.
dan disebabkan itu dia tidak berguna untuk manusia. Jadi di bumi ini Allah telah memberi satu gravity. Ya, bumi mempunyai gravity yang menetapkan air itu di dalam permukaan bumi, di permukaan bumi, dan berada tetap di situ untuk kita gunakan dalam perigi dan sebagainya, untuk kita ambil sebagai minuman. Air lautan itu yang lebih banyak sebenarnya adalah digunakan untuk iklim, ya, supaya iklim kita itu sentiasa sama, tidak berubah dengan drastik sekali, ya. Dan hanyalah Allah juga dalam molekul air ini, Allah memberi keupayaan cahaya matahari itu untuk menyejatkan air. Supaya apa? Air itu boleh dibawa menjadi awan dan kemudian akan dibawa ke tempat-tempat lain untuk dijatuhkan di sana sebagai hujan untuk menumbuhkan bumi-bumi di tempat lain juga. Jadi, dan Allah sebutkan di sini, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Dan ini adalah sesuatu yang biasa kita lihat, ya, bahawa bila Allah menunjukkan dia punya ayat-ayatnya tu, Allah nak pada akhirnya tu Allah akan Allah akan beri peringatan kepada kita bahawa Allah tu sebenarnya adalah sangat berkuasa. Dia boleh menghilangkan apa-apa yang ada dengan kita ini pada bila-bila masa sahaja. Ya. Jadi dan kita lihat kisah-kisah para anbiya, ya, para mursalin dalam Al-Quran, mereka adalah sebagai transformational leaders. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang mentransformasi umat, ya, yang menjadi contoh dan ikutan manusia. Sebagai seorang pencari ilmu, sebagai seorang pencipta ilmu, kita kena belajar daripada kisah Nabi Musa, iaitu di mana beliau sebagai seorang nabi merasakan bahawa beliau telah mengetahui banyak benda, ya, tapi Allah ingin memberi pengajaran kepada beliau dan memberitahu beliau bahawa ada lagi orang yang lebih lebih alim daripada dia. Tapi kita lihat apakah tindak balas Nabi Musa. Nabi Musa, dia punya tindakan bukannya sebagai seorang yang sombong, tapi dia sangat berusaha untuk mencari ini. Dan dia kata dia akan cuba sebaik mungkin, iaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Ya, maknanya dia akan terus mencari sehinggalah dia sampai kepada punca ilmu itu. Jadi ketinggian martabat kenabiannya yang juga digelar sebagai kalimullah itu tidak menghalang Nabi Musa ini untuk berguru kepada seorang yang beliau pun tak kenal pun ilmu apa, iaitu Khidir, untuk menimba ilmu darinya. Jadi itu juga adalah satu ibrah kepada kita bahawa kita kena ambil ilmu daripada siapa-siapa sahaja untuk kita memperkayakan diri dengan ilmu, untuk kita beribadah menggunakan amanah ini, ya. Dan satu lagi ialah ketika kita juga sebagai kisah tukang sihir Firaun, ya. Saya ingin bawa satu kisah tukang sihir Firaun. Bagaimanakah ilmu ini mereka ini adalah orang yang faham tentang ilmu sebenarnya, ya. Sebab kita dalam Al-Quran kita dibawakan kisah Allah membawakan kisah bagaimanakah di zaman Firaun itu orang yang dianggap berpengetahuan itu adalah ahli sihir, ya. Kerana itu mereka itu dekat dengan raja dan sebagainya, Firaun dan sebagainya. Jadi apabila Firaun memanggil ahli-ahli sihir itu untuk berjuang menentang Nabi Musa yang membawakan keimanan kepada Allah, dia nak mengatakan bahawa Nabi Musa, dia memperlekehkan Nabi Musa, dan dipanggilnya semua tukang sihir itu. Tukang sihir ini di peringkat awalnya bertanyakan apakah habuannya, kan, berapakah upahnya. Dan Firaun kata okey, mereka akan menjadi orang yang dekat dengan dia, ya. Tapi selepas mereka itu dikalahkan oleh Nabi Musa,
selepas sihir mereka, mereka membalingkan semua tali-tali mereka dan sebagainya. Dan apabila Allah memerintahkan Nabi Musa membalingkan tongkat, dan tongkat itu memakan semua sihir-sihir tu, mereka tahu bahawa ini adalah ilmu yang hak. Ini adalah ilmu yang benar, yang datang daripada Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan dengan sebab itu, mereka ini menjadi seorang yang sangat takut kepada Allah, dan mereka sujud walaupun mereka itu diberikan ultimatum oleh Firaun untuk dibunuh, ya, dan disilangkan kaki dan disalib dan sebagainya. Jadi itulah dia sepatutnya lah bagaimana kita patut menanggapi ilmu, mencari ilmu dan menanggapinya supaya kita ni menjadi seorang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Islam juga kita diajar bahawa tidak ada elitism, sifat elit, iaitu sifat keistimewaan seseorang itu berdasarkan dia punya latar belakang dan sebagainya. Setiap orang adalah sama, dan ini adalah seperti yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW daripada riwayat oleh Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, iaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan setiap orang itu, tak kira lelaki, tak kira perempuan, wajib menuntut ilmu. Dan tidak ada kes yang mengatakan bahawa orang lelaki itu mempunyai keistimewaan lebih daripada orang perempuan untuk menuntut ilmu. Sadly lah ya, agak sedih juga sebab sebahagian daripada dunia Islam ini masih berlaku lagi. Perempuan hanya berada di dapur, perempuan hanya memasak dan sebagainya, menjaga anak, tapi tidak ada ruang bagi mereka untuk mempelajari ilmu. Suami pun apabila dah pelajari ilmu itu tak ada masa, tidak mahu memberi pengetahuan itu kepada wanita. Dan disebabkan oleh itu, wanita masih tetap dalam keadaan yang tidak berilmu, tetap dalam keadaan yang sangat tidak beruntung, ya. Jadi dalam dari segi elitism ini, seorang imam besar ketika dijemput ke istana Khalifah Harun al-Rashid, masa itu zaman era dinasti Abbasiyah, beliau untuk mengajar putera-putera Khalifah Harun al-Rashid ini, beliau tak nak datang. Dia kata apa? Dia kata al-ilmu yu'ta wala ya'ti, iaitu ilmu harus didatangi, bukan ilmu itu mendatangi. Ya, jadi ini adalah adab, ya, adab kita untuk mencari ilmu. Malah kalau kita mendatangi ilmu pun, kedatangan kita itu mestilah dengan sikap yang penuh beradab, ya, kerana kita tahu bahawa kitalah yang memerlukan ilmu, dan sebenarnya bukan ilmu itu memerlukan kita, ya, bukan pensyarah yang memerlukan kita, tapi sebenarnya kita lah yang memerlukan ilmu. Kalau kita lihat tradisi orang zaman dahulu, mereka itu sangat tertib kepada tuan-tuan guru mereka, ya, dan begitulah sebaliknya, mereka saling memahami bahawa ilmu itu adalah pada satu tahap yang paling tinggi sekali, ya, dan masing-masing pun menyantuni satu sama lain. Anak guru menyantuni ilmu, anak guru menyantuni gurunya, dan guru pun menyantuni anak muridnya dalam adab Islaminya. Jadi pembudayaan ilmu adalah sangat penting dalam masyarakat. Apabila kita telah ada ilmu, perlulah juga kita menggunakan ilmu itu selain daripada ilmu yang untuk diri kita, dan patutlah kita menebarkannya, ya, berkongsi ilmu itu, menyebarkan ilmu itu kepada masyarakat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayat beliau. Beliau dapat satu ayat, beliau terus pergi kepada sahabat-sahabat, beliau akan terangkan ayat itu, hafaz ayat, sahabat-sahabat akan hafaz, sahabat-sahabat untuk ayat ilmu hukum, sahabat-sahabat akan terus
melaksanakannya, ya. Ilmu itu bukan hanya untuk dipelajari untuk sebagai satu scroll, ya, bukan sebagai satu ijazah ataupun something that we want for this life only, untuk dapat kerja dan sebagainya. Kalau itu yang kita nak, sangat malanglah kita, kerana sebenarnya ilmu itu lebih tinggi daripada itu. Ilmu banyak, iaitu ilmu kemahiran yang perlu kita ada untuk kita menjadi manusia yang cerdik, pandai dan memimpin dunia, ya. Memimpin dunia dalam pelbagai bentuk, ilmu sainsnya, teknologinya, ilmu agamanya, bagai-bagai jenis ilmu. Patutnya kita lah sebagai seorang Islam yang mempunyai tanggungjawab yang sangat besar sebenarnya, kerana kita faham bahawa ilmu itu mempunyai kuasa yang amat besar untuk mencorakkan pemikiran masyarakat, mencorakkan mencorakkan ke mana masyarakat tu nak bergerak, nak berjalan, nak buat apa, sama ada alam sekitar itu akan selamat ataupun tidak dan sebagainya. Jadi pembudayaan ilmu bermakna kita tu memasyarakatkan ilmu, memberikan ilmu tu kepada masyarakat supaya ilmu itu merata dan tidak bersifat elitis, bukan hanya sekadar kita mendapat diploma, bukan hanya sekadar kita mendapat ijazah ataupun masters ataupun PhD ataupun doctoral of science dan sebagainya, dapat jadi profesor, dapat jadi doktor dan sebagainya, tapi ilmu itu adalah sedikit yang kita ada, itulah yang kita patut sharing dan kita tambah lagi. Apabila kita sharing begitu, kita akan Allah akan tambah lagi ilmu kita, ilmu sains kita, ilmu dari segi kefahaman kita dan sebagainya. Jadi dalam perkara ini, konsep Menara Gading yang berbau elitis itu adalah kurang sesuai dengan tradisi keilmuan Islam kita sebenarnya. Ya, sebab sebenarnya kalau kita lihat sekarang, ramai daripada universiti-universiti telah menjadi gudang-gudang ilmu yang hanya mampu mengeluarkan manusia-manusia yang mempunyai kemahiran, tapi sebenarnya bukan mengeluarkan insan-insan yang betul-betul memahami apa sebenarnya tugas mereka di dunia ini. Sebab itulah kita nampak perjuangan ilmu ini adalah satu perjuangan, ya, pembudayaan ilmu adalah satu perjuangan kerakyatan dan sekaligus adalah jihad keagamaan, yang mana dia boleh membebaskan manusia daripada kejahilan, ya, dan kegelapan menuju kecerahan nur dan kebenaran. Dia membuat perkara-perkara yang menguntungkan diri sendiri, menguntungkan keluarga, menguntungkan masyarakat dan menguntungkan alam sekitar. Dan apabila kita mati nanti, apabila kita menghadap Tuhan kita yang Maha Esa, kita berada dalam keadaan yang selamat, insya-Allah. Dan kita pun tahu bahawa tanpa ilmu, rakyat boleh ditipu dan dibodohkan. Dan kita lihat sekarang dengan teknologi terkini, media massa, WhatsApp dan sebagainya, Instagram, Twitter, banyak perkara-perkara yang kalau kita tidak ada kesediaan dalam diri kita sendiri dengan ilmu yang benar-benar mantap, kita akan sangat terdedah kepada proses pembodohan, ya, pembodohan oleh mereka-mereka yang ada agenda-agenda tertentu. Ya, jadi memang besar sekali lah hikmahnya apabila Islam itu mewajibkan setiap Muslim, lelaki dan perempuan itu menuntut ilmu. Okey, seperti yang disebutkan juga oleh Allah SWT dalam surah Al-Zumar ayat 9, katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya mereka yang mendapat pengajaran dan petunjuk hanyalah di kalangan hamba-Nya yang berilmu sahaja. Jadi ilmu, beriman dan amal soleh itu adalah satu perkara yang perlu untuk kita, seperti yang disebutkan oleh Buya Hamka, iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Penat saja, ya, hanya dapat penat lelah saja. Ada saja Muslim yang hanya mengaku beriman tapi lalai mengerjakan amal soleh.
Padahal jika memang benar-benar beriman, seharusnya melaksanakan ibadah dan amal kebaikan lainnya secara berkelanjutan. Itulah sepatutnya apa yang boleh kita manfaatkan daripada ilmu yang seterusnya menggerakkan iman yang kental itu untuk melakukan amal soleh. Ya. Dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah menyebutkan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, lelaki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Jadi ini adalah dua perkara yang kita semua tahu. Dia amal soleh saja tanpa iman tak boleh, dan iman saja tanpa amal soleh pun tidak kena. Ya. Jadi orang yang mengerjakan amal soleh dalam keadaan dianya beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi itu adalah mungkin second last slide saya, paduan ilmu yang kita akal yang kita cari, ilmu yang Allah turunkan, ya, hubungan di antara kita dengan Allah, ya, iaitu yang sangat penting. Begitu juga hubungan di antara kita dengan manusia dan juga seluruh alam ini, ya, yang merupakan semuanya makhluk Allah. Dan tuntutan mencari ilmu itu adalah tuntutan yang diberikan kepada kita sepanjang hayat, bukan bermakna apabila kita telah pencen, apabila kita telah tua, kita tak mahu lagi mencari ilmu, ataupun apabila telah mendapat diploma, tak mahu lagi mencari ilmu, tak mahu lagi membaca, dan ataupun selepas mendapat PhD, sebenarnya tuntutan mencari ilmu adalah sepanjang tuntutan kita sepanjang hayat. Seperti yang telah disebutkan di dalam kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi, ya, ayat yang terakhir tu, ayat 110, bahawa sebenarnya ilmu Allah ini adalah sangat-sangat tidak dapat kita bayangkan, ya. Jadi tuntutan kepada kita untuk mencari ilmu Allah itu adalah sehingga kita sampai ke liang lahat. Jadi paduan di antara ilmu, amal kita yang akan mencetuskan keimanan yang lebih tinggi, dan daripada iman itu kita mencari lagi ilmu, amal dan sebagainya. Itu adalah merupakan kitaran yang seharusnya lah kita sentiasa adakan dalam diri kita sebagai proses pendidikan berterusan untuk kita mencapai sebaik-baiknya kepada insanul kamil. Jadi itulah saja yang dapat saya kongsikan dalam waktu ini. Saya ucapkan berbanyak terima kasih sekali lagi kepada Triple IT dan kepada semua peserta-peserta bengkel ini yang sudah sudi mendengar apa yang saya ingin kongsikan ini. Syukran, gracias, thank you kepada semua, dan segala kebaikan itu adalah daripada Allah SWT. Kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Hamidah. Terima kasih banyak atas perkongsian. Tadi Doktor mula dengan definisi ilmu, tarbiyah, ta'dib, ta'lim, kemudian pergi kepada analogi ilmu dalam Al-Quran, gunakan analogi al-ma', air, kemudian cerita tentang ulul albab. Banyak lagi ya, daripada situ balik kemudian kepada akhirnya sampai ke Buya Hamka, cerita tentang beza antara ilmu dan ilmu tanpa amal dan juga amal tanpa ilmu. Jadi terima kasih Doktor atas perkongsian. Jadi dengan ini saya buka kepada peserta untuk tanya soalan. Silakan. Boleh unmute diri sendiri untuk tanya soalan. Ada komen ke? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ada ni, dia baru nak sedar tu. Silakan, siapa? Assalamualaikum. Dinar, ya, silakan. Iya, saya Dinar. Izin bertanya kepada Dr. Salmiyah. Sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparannya, Dokter. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali untuk saya, apalagi
di tengah perkuliahan yang online ini mendapatkan insight baru, pengetahuan baru, terutama dari bidang ilmu tentang agama begitu. Nah, ingin bertanya ini kaitannya dengan ilmu dokter. Jadi dokter Salmija sendiri kan dulunya biokimia gitu kan ya, ahli biokimia, S2 dan S3-nya biokimia juga, dan kenapa memutuskan untuk mengambil jurusan yang sama sekali berbeda dari biokimia tersebut? Maksudnya ke jurusan yang lebih mengacu pada agama Islam terutama. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Dinia ya yang telah bertanya tu. Saya sebenarnya tidak mengubah bidang saya saudari Dinia. Saya memang menjadi seorang ahli biokimia sampai saya pensiun. Sebab saya bekerja sebagai pensyarah, iaitu sehingga kemudian saya mengajar biokimia. Pada masa yang sama saya juga telah diminta untuk memulakan satu kursus sains alam sekitar. Jadi saya pun buat modul sains alam sekitar dan saya pernah juga diminta untuk membina modul untuk entrepreneurship. Jadi saya memang macam tu. Pada saya untuk Universiti Kebangsaan Malaysia untuk membina modul entrepreneurship yang diguna pakai untuk semua pelajar-pelajar di UKM itu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada saya, Dinia, kita sebenarnya adalah pelajar ataupun kita adalah pelajar-pelajar ilmu ya. Kita adalah pencari ilmu. Jadi pada saya ilmu itu adalah milik Allah. Ilmu itu adalah ilmu yang datang daripada Allah semuanya. Bidang pengkhususan saya mungkin biokimia, tapi saya harus melihat bagaimanakah saya sebagai seorang Muslim harus menanggapi ilmu biokimia itu dalam konteks ilmu yang dalam konteks ilmu yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab sebenarnya biokimia itu adalah ilmu alam sekitar, ilmu alam yang seperti yang saya telah baca dalam ayat 190-191 daripada Ali Imran itu, manusia yang sentiasa memikirkan tentang alam ciptaan Allah itu, dia nanti akan dapat lebih faham lagi. Jadi yang pertamanya kita kena ada kefahaman bahawa kita tidak boleh memperkotakkan ataupun to be in silos ya, ilmu agama dengan ilmu-ilmu lain yang kita pelajari itu. Jadi ilmu sains mesti sehara, mesti juga bersama-sama dengan ilmu tauhid. Ya, ilmu begitu juga dengan ekonomi, mesti sekali dengan ilmu tauhid. Kena sentiasa. Jadi kita perlu melihat bagaimana kita menggunakan Al-Quran itu untuk mendalami bidang-bidang yang kita tekuni itu. Maknanya saya secara formal memang saya tidak belajar syariah ataupun usuluddin dan sebagainya. Tapi saya secara informal, saya akan menghadiri majlis-majlis diskusi, majlis ilmu. Saya sendiri ada saya punya program-program untuk mempertingkatkan keupayaan saya dalam bidang-bidang yang bukan dalam bidang biokimia. Jadi saya harap begitu jugalah dengan semua peserta ya. Kita cuba untuk dalam apa bidang pun yang kita sedang tekuni itu, kita mestilah mengambil paksi daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita lihat daripada sejarah-sejarah
perkembangan Islam, ya, tentang pemikiran Islam, tentang perkembangan sains, perkembangan teknologi, yang perkembangan dari segi fikih dan sebagainya yang sangat besar yang telah disumbarkan oleh orang-orang Islam pada masa lalu. Jadi saya fikir begitu Dinia. Kita tidak perlulah misalnya saya bukan tidak perlu, kalau ada peluang memang saya ingin, tapi dalam apa yang saya maklum tu, dalam pada kita belajar ni kita kena cari apakah dalil dalam Al-Quran. Ya, apa misalnya air kan, air tu sebenarnya adalah kita belajar tentang, kalau kita baca buku teks, kita akan lihat dia terdiri daripada 2 jenis atom, iaitu oksigen, hidrogen, dan ada 3 atom kat situ. Jadi itu sahaja. Tapi kita kena tengok Al-Quran cakap apa pasal air ini. Ya, apa yang boleh kita faham, yang kita boleh menyebabkan ilmu apa pun yang kita pelajari, yang penting itu, semua ilmu adalah penting, tapi kita kena kaitkan dengan tauhid, dengan kepercayaan kita pada Allah, dan bagaimana kita nak gunakan ilmu kita ini untuk kita menafaatkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi mungkin itu yang saya fahamlah, insya-Allah. Baik, terima kasih Okey, banyak soalan Dr. Dina dulu. Salijah. Terima kasih. Ya. Ya. Ada Kasih. soalan lain daripada peserta lain? Ada? Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, mungkin untuk last kali ni saya, Dato' nak cakap apa-apa sikit? Dato'? Tak ada? Tak ada? Dato' tak ada cakap apa-apa? Saya ucapkan pertama sekali terima kasih kepada Allah Akbar. Dr. Salmijah atas perkongsian. InsyaAllah kita harapkan supaya perkongsian doktor ni akan memberi, kita kata, membuka minda peserta-peserta, dan juga hari ni hari pertama, jadi dia nak main setting tu kena ambil masa lah, insyaAllah. Dalam 2 hari ni kami akan ada macam Dr. Datuk Jamil ada bentang, ada introduce saja, ada 5 speaker lah untuk dalam 2 hari ni, insyaAllah. Dan juga kita ada ruang untuk mereka untuk berbincangan dalam kumpulan supaya mereka ada kenal mengenali. Sebab bila kita tengok pendaftaran, sebenarnya walaupun ada 5 universiti, tapi sebenarnya ada juga 5 negara daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan Thailand. Jadi kira kata kita nampak je satu betul-betul ni, ini kali pertama yang kita betul regional lah. Sebelum ni hanya Malaysia, Indonesia ataupun Malaysia, Brunei. Jadi insyaAllah kita harap summer camp ni akan memberi manfaat kepada semua peserta. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Salmijah, dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Okey, untuk pengetahuan peserta, untuk petang ni sesinya adalah pukul 3 petang waktu Malaysia. Kalau kita tengok jadual, di situ ditulis Datuk Halim, tapi sebenarnya kita dah tukar dah. Dia Dr. Kamal Azmi daripada Din, daripada kuis juga. Jadi